Air minum hidangan saudara, indahnya rumah milik si kaya. Assalamualaikum pembuka bicara, Muhammad Zikril itulah saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zikril Amin bin Muhammad Fairuz. Saya menetap di Tanjung Puteri Resort dan merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Saya bersekolah di SK Taman Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor dalam tahun 6 gemilang. Saya merupakan seorang pengawas pusat sumber sekolah yang berdedikasi. Pusat Sumber Pendeta Zakbah merupakan perpustakaan sekolah yang dilengkapi dengan bahan ilmiah yang pelbagai. Di sekolah, saya dikelilingi dengan rakan-rakan yang baik hati serta guru-guru yang hebat dan penyayang. Saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan mendeklamasi sajak, pertandingan juara maths sebanyak 3 kali dan pertandingan-pertandingan lain di peringkat lain sama ada ketika sesi bersemuka maupun PDPR. Di sekolah, saya meminati mata pelajaran pendidikan jasmani. Subjek ini membuatkan diri saya sentiasa sihat dan cergas terutama dalam era pandemik COVID-19. Hobi saya ialah bermain bola sepak. Antara legenda bola sepak yang saya minati ialah Cristiano Ronaldo daripada pasukan Manchester United dan Afiq Aiman daripada pasukan JDT. Ketangkasan mereka menggelecek bola membuatkan diri saya semakin bersemangat untuk bermain bola di stadium terkemuka satu hari nanti. Di samping bercita-cita untuk mereka cipta sebuah stadium bola sepak terbaik bersesuaian dengan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Bola sepak merupakan antara sukan yang diminati seluruh dunia. Setiap stadium bola sepak mempunyai kapasiti yang berbeza. Tahukah kalian, Malaysia berada dalam carta ke-10 stadium terbesar dan hebat di dunia. Antara stadium bola sepak yang terkemuka di dunia adalah Soccer City, South Africa, terletak di Johannesburg dan dibina ketika Piala Dunia 2010. Dan berkapasiti 90,000 orang. Wah, ramainya. Struktur yang menarik dan berinovasi menaikkan lagi semangat saya untuk mencipta sebuah stadium bola sepak yang unik satu hari nanti. Tuntutlah ilmu di mana sahaja, bacalah buku tanpa jemu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Mari kita membaca, biar kita menjadi orang berguna, tahu yang betul dan tak bermakna, agar tak tersasar dari jalan orang mulia. Kata sastrawan negara Muhammad Haji Saleh, bahasa membina dunia, menyusun diri dan memberi layangan pengalaman. Antara buku yang saya gemar membaca ialah Cik Akademi Lawan Samsing Insaf karya Ain Maisalah dan Lashila Nur Ain, Mengawal Depresi dan Reformasi Diri karya Cik Karimah, Koleksi Cerita-Cerita Fabel Melayu karya Ladybug dan Sains Sukan di Malaysia karya Muhammad Firdaus. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang buku kegemaran saya yang berjudul Sains Sukan di Malaysia yang dikarang oleh Muhammad Firdaus dan diterbitkan oleh Pustaka Kelisa pada tahun 2020 dan mempunyai 6 siri. Buku ini mempunyai 48 halaman bercetak dan dipenuhi dengan grafik dan ilustrasi yang sangat menarik. Buku ini merupakan aplikasi sains menuju sukan Olimpik. Sedikit perkenalan, sukan Olimpik mula diperkenalkan pada tahun 1896. Sukan dan teknologi diibaratkan seperti aur dengan tebing dan gula dengan semut. Kedua-duanya saling perlu memerlukan dalam era teknologi cyber kini. Dalam Kamus Dewan, definisi sains adalah sebagai ilmu pengetahuan yang teratur iaitu sistematik yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Apakah definisi sains sukan Malaysia bagi buku ini? Sukan merupakan suatu cabang dalam sains yang mengkaji terhadap aktiviti fizikal. Ia merangkumi kinesiologi, biomekanik, anatomi, fisiologi pemakanan, pengurusan sukan, sosiologi dan psikologi.
Selain itu, ia juga memperkenalkan sains dalam sukan, potensi atlet, bahaya steroid dan teknologi dalam sukan. Teknologi pada zaman sekarang amat penting. Antara tempat yang boleh menyuntik semangat kesukanan di Malaysia adalah Sekolah Sukan Bukit Jalil, Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara. Seterusnya, program Sains Sukan Malaysia dilaksanakan yang berfokus untuk atlet terbaik negara dalam 5 tamasya sukan utama iaitu Sukan Olimpik, Sukan Paralimpik, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Sukan SEA. Oh, untuk pengetahuan, Malaysia berminat untuk membawa kembali Sukan SEA kepada negara ini pada tahun 2027 sejak kali terakhir menganjurkannya di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Ini dikuatkan lagi dengan ucapan Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Mohamad Nurza Zakaria selepas Brunei menarik diri. Cuba bayangkan sekiranya permainan seperti bola sepak masih lagi dimainkan di padang rumput asli sebelum diperkenalkan teknologi rumput tiruan, ataupun bola keranjang yang dimainkan pada simen kasar sebelum adanya teknologi gelanggang sintetik. Sudah tentu kualiti permainan, keselamatan dan kehadiran penyokong berbeza. Apa yang menarik dalam siri ini adalah berkaitan anatomi dan fisiologi tubuh manusia atau nama saintifiknya Homo sapiens, iaitu satu spesies primate dari golongan mamalia. Selain itu, kepentingan menjaga pernafasan dan penjagaan tulang belakang amat penting dalam sukan. Seterusnya, buku ini juga menceritakan tentang penggunaan dadah dalam sukan. Doping adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan prestasi sukan. Antara faktor dan sebab mengapa doping diharamkan adalah boleh menyebabkan beberapa kesan yang tidak baik terhadap kesihatan. Walau bagaimanapun, pencapaian dalam sukan negara telah menuju ke satu paras yang tinggi sejak akhir-akhir ini. Kehebatan dan pencapaian dalam sukan boleh berlaku dengan ilmu pengetahuan dari segi sains, fizik, mekanik, biologi dan juga matematik. Kejayaan atlet muda juga telah mengangkat imej sukan negara. Sebagai contoh, atlet berbasikal negara Dato' Azizul Hasni, atlet Paralimpik Abdul Latif Romli dan lain-lain. Penganjuran sukan dari peringkat sekolah boleh melahirkan modal insan berdaya saing, kata Perdana Menteri Malaysia ke-8 yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hal ini juga boleh memupuk perpaduan antara pelbagai kaum. Bunga melur di ruang tamu, cantik warnanya menjadi hiasan. Berakhirnya perkongsian bertambah ilmu, semarak nilam empunya wawasan. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sampai di sini sahaja perkongsian saya tentang buku ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dan industri sukan negara terus meraih kejayaan. Majulah sukan untuk negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.